Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam program ceramah perdana. Nama saya Muhammad Afiq Firdaus bin Anwar. Nombor metrik saya 7 JIB 20F2002. Bersama dengan saya 4 orang penceramah. Yang pertama, sila menggunakan diri. Amar. Nama saya Muhammad Amar Hakimi bin Zuhaili. Nombor metrik 17 DIB 20F2014. Penceramah yang kedua iaitu Azrul. Nama saya Muhammad Azrul Akmal bin Majuri Rilan dengan nombor metrik 17 DIB 20F2017. Penceramah yang ketiga adalah Taufik. Sila perkenalkan diri. Nama saya Taufik Hakim bin Aziz. Nombor metrik saya 17 DIB 20F2012. Dan ceramah yang terakhir yang keempat iaitu Nakib. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakib Nazmi bin Zainuddin. Nombor metrik saya 17 DIB 20F2003. Baik, hari ini kami akan membawa tajuk yang sangat-sangat popular iaitu riba an-nasiah. Baik, saya nak bertanyalah kepada penceramah yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan riba an-nasiah ni? Dari mana dia asal? Okey, terima kasih kepada moderator. Okey. Riba an-nasiah ni dia berasal daripada perkataan an-nas'u yang bermaksud penangguhan. Riba nasiah ni adalah riba yang terjadi kerana pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi ataupun baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Okey, baik. Maksudnya penangguhan rupanya. Baik, seterusnya. Saya nak bertanyalah kepada Amar. Cuba terangkan apa dia itu riba an-nasiah. Okey, baik. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai riba an-nasiah ini. Riba an-nasiah ini adalah riba yang digunakan pada zaman jahiliah, iaitu pada masa kebodohan mereka, di mana orang-orang yang menjual benda dengan pembayaran di kemudian hari, iaitu pengangguhan, sampai jangka atau waktu tertentu. Kemudian, apabila waktu yang disepakati telah tiba, penjual iaitu pemberi barang akan memberikan tambahan jumlah hutang kepada pembeli iaitu penerima barang sebagai suatu syarat atau saksi. Dalam dunia perbankan atau bank konvensional, konsep riba an-nasiah ini boleh dikatakan sebagai bunga. Lebih jelasnya iaitu pengambilan bunga terhadap jual beli suatu barang sehingga jumlah harga yang perlu dibayarkan lebih dari harga sebenarnya. Baik Taufik, saya nak bertanya kepada kamu, apakah jenis riba an-nasiah serta terangkan hukum riba an-nasiah ini. Dipersilakan. Okay, baiklah. Riba an-nasiah adalah riba yang menggunakan jenis transaksi barang-barang ribawi. Ada 6 jenis barang ribawi yang telah disebutkan dalam hadis. Yang pertama emas dengan emas, yang kedua perak dengan perak, yang ketiga gandum dengan gandum, yang keempat syair dengan syair, yang kelima kurma dengan kurma, yang keenam garam dengan garam. Apa yang disebutkan di dalam hadis bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burr wasyairu bil-syair wat-tamru bil-tamr wal-milhu bil-mihl mislan bi-mislin sawa'an bi-sawa' yada biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad." Maksudnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,
syair dengan syair. Syair lebih dikenali sebagai bali ataupun bijirin. Kurma dengan kurma, garam dengan garam, pertukarannya harus semisal dan semisal, sama dan sama, tangan dan tangan. Maka jika terjadi perbezaan pada barang-barang ini, lakukanlah jual beli semau kalian selama dilakukan antara tangan dan tangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang seterusnya adalah dasar hukum riba nasiah. Hukum riba nasiah adalah haram mutlak dan itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, tidak ada riba kecuali pada nasiah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak hanya itu, dalam riwayat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu melalui Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Ukurannya harus sama dan harus dari tangan ke tangan. Dilakukan dengan, jika jenis-jenisnya tidak sama, maka jualah sesuka kalian asalkan secara. Dalam surah Al-Baqarah ayat 278, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas kepada umat Islam untuk meninggalkan riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Ya, sebagai orang beriman dan berakal, umat Islam harus membezakan antara jual beli dan riba. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, bahkan menghalalkan adanya perdagangan atau jual beli. Namun jika terdapat indikasi riba dalam praktik jual beli tersebut, maka akan menjadi sesuatu yang haram. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada Saudara Taufik. Alhamdulillah kita dapat tahu 6 jenis riba an-nasiah yang Nabi sudah sebut dalam hadis dan juga ayat Al-Quran tentang riba an-nasiah. Baik. Seterusnya. Okey. Saya nak tanya kepada Nakib tentang keburukan riba an-nasiah pada diri sendiri. Apa keburukan riba an-nasiah ni pada diri kita sendiri? Baik, dipersilakan. Okay, baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan terangkan sedikit, iaitu 3 kesan keburukan riba nasiah pada diri sendiri. Jadi yang keburukan yang pertama ialah bila kita melakukan ataupun mengamalkan aktiviti riba nasiah ni, dia akan memudaratkan kita punya kehidupan ataupun hidup kita tidak berkat. Maksudnya bentuk kehilangan berkat di dunia harta mereka yang terbabit dengan riba mudah hilang atau habis melalui jalan tidak berfaedah sehingga dia rasa miskin dan fakir walaupun mempunyai wang yang banyak. Malah harta itu menjadi sebab mudahnya pemilik itu melakukan maksiat, kefasikan dan menghinakan diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hilanglah sifat amanah, cenderung kepada rasuah, penipuan dan tamak haloba. Jadi bila kita mengamalkan riba nasiah dalam hidup kita, jadi kita akan menjadi tamak sehingga kita melupakan segala cara-cara yang halal lah untuk mendapatkan harta. Sanggup melakukan seperti rasuah, penipuan, janji dapat habuan yang tinggi di dunia. Dan keburukan yang kedua ialah merosakkan keturunan. Hasil rezeki yang diperoleh melalui hasil riba akan menjadi darah daging yang akan membentuk akhlak seseorang. Hasil riba akan menjadikan hati seseorang itu hitam. Maka dia mudah untuk melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah Allah SWT. Jadi apabila kita dapat sumber kekayaan daripada cara yang salah ataupun benda-benda yang haram, secara tidak langsung dia telah menjadi darah daging dalam tubuh badan kita. Jadi kita menjadi manusia yang direndahkan darjat oleh Allah SWT. Dan keburukan yang akhir sekali ialah menindas masyarakat. Amalan riba sangat tidak adil kepada masyarakat kerana golongan miskin akan ditindas apabila tidak mampu untuk membayar hutang. Walaupun penghutang menghadapi kesulitan untuk membayar hutang, golongan miskin tetap dipaksa untuk membayar
atau dikenakan denda tanpa sebarang budi bicara. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nakib. Baik, jadi itulah keburukan yang kita dapat apabila kita melakukan riba an-nasyah. Kita boleh jadi hidup tidak berkat, keturunan kita rosak dan banyak lagi keburukan yang kita akan dapat. Okey, baiklah. Saya nak tanya sedikit kepada moderator yang arif dan bijaksana ini. Apakah contoh riba nasiah dalam kehidupan seharian kita? Boleh berjelaskan? Allah Rabbi. Baik, terima kasih Ahmad. Ceramah yang pertama, baik, contoh riba nasiah dalam kehidupan seharian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam kehidupan kita, riba nasiah adalah suatu amalan yang telah disebatikan dalam masyarakat. Contohnya riba nasiah adalah apabila seseorang menjual 1 kg gandum, 1 kilogram gandum kepada orang lain dengan harga RM3 dalam tempoh tertentu mengikut perjanjian antara penjual dan pembeli. Namun apabila pembeli mempunyai kesulitan untuk membuat pembayaran, lalu penjual membebankan pembeli dengan menambah harga sebagai penganjaran atas penangguhan tersebut. Jika situasi ini berlaku, maka tambahan harga tersebut termasuk dalam riba an-nasiah yang secara mutlaknya adalah haram. Baik, seterusnya contoh yang kedua adalah riba an-nasiah. Pada zaman kini dikenali sebagai compound atau denda yang tinggi dikenakan kepada sesiapa yang tidak menyelesaikan hutang. Contohnya penghutang kereta dikenakan denda yang tinggi apabila tidak membayar hutang mengikut tempoh yang ditetapkan. Baik, itu adalah contoh-contoh riba an-nasiah dalam kehidupan seharian kita. Okey. Baik, seterusnya saya nak tanyalah kepada penceramah Azrul. Apakah punca berlakunya riba an-nasiah ni? Boleh kamu terangkan? Allah. Boleh. Antara punca berlakunya riba di kalangan masyarakat adalah yang pertama, masyarakat jahil tentang penghukuman pengambilan riba. Okey, maksud dia disebabkan kita mengikut sistem barat dalam urusan perbankan, maka ramai masyarakat kita yang tidak sedar bahawa selama ini kita mengamalkan sistem riba. Okey, yang kedua, golongan anak-anak muda terlalu ikutkan hawa nafsu. Mengikut pada zaman sekarang, anak-anak muda terlalu mengejarkan kemewahan sampai mereka sanggup berhutang dengan bank, sanggup berhutang dengan ahlong, semata-mata nak nampak gah dekat mata masyarakat, nak orang sanjung orang. Okay. So yang terakhir adalah inflasi ekonomi yang sentiasa berubah-ubah. Okay, dekat sini maksud dia disebabkan ekonomi kita banyak kali meningkat, jadi ramai yang golongan-golongan yang tidak berkemampuan, diorang terpaksa berhutang. Kadang-kadang tu terpaksa berhutang dengan alung, sebab nak minta hutang dengan bank kan tak lepas kan. Jadi diorang minta dengan alung. So diorang terpaksa lah menghadapi bunga yang tinggi dalam hidup diorang, semata-mata nak teruskan hidup dalam era inflasi ekonomi. Right. Next. Okey, jadi cara kita nak menghindari riba ni daripada terus kita amalkan tanpa kita sedar. Yang pertama, berilmu dulu sebelum membeli. Okey, kita ada puisi sikit dekat sini. Semisal seorang pedagang, hendaklah ia faham seputar hukum jual beli. Jika ia tidak memahaminya, boleh jadi ia memakan riba atau menikmati rezeki dengan cara yang tidak halal. Okay, kat dalam poin ini, macam saudara moderator ada terangkan tadi, tanpa kita sedar, kita tak ada ilmu tentang
riba ni. Contoh dia macam kita beli kereta, sepatutnya dalam tempoh 2 tahun kita dah selesaikan hutang tu. Tapi bila dah cukup hujung-hujung nak habis bayar, tiba-tiba kita dapat surat yang kita belum bayar lebih kurang separuh lagi daripada harga kereta tu. Maksudnya sebab dalam contoh kita lupa nak bayar, kita ada kesulitan nak bayar dalam tempoh 1 bulan tu. Lepas tu kita nak teruskan pembayaran, diorang buat compound, diorang mengenakan cas yang tambahan. Tapi kita tak sedar pun benda tu terjadi. Okey, yang kedua, mengetahui bahayanya riba. Kerana mengetahui ancaman-ancaman riba, sudah tentu ia enggan terjerumus dalam riba. Contoh, kita berhutang dengan ahlong. Kita tahu kalau kita berhutang dengan ahlong, bunga yang diorang bagi dekat kita memang tinggi. Tapi bila kita dah bayar, diorang tetap akan tambah lagi sebab lambat bayar. Lepas tu, tak cukup dengan hutang, dia pukul kita, dia ancam keluarga kita. Ramai lagi yang akan terlibat kalau kita berhutang dengan ahlong. Yang ketiga, tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. So dalam Islam menerangkan agar kita tidak terlalu mudah untuk berhutang. Orang yang berhutang dan ia enggan melunaskannya padahal ia mampu, sungguh sangat tercela. Tidak mudah-mudahan dalam berhutang ni maksud dia sesusah mana pun hidup kita, jangan cuba kita berhutang. Sebab kita akan menambahkan lagi beban dalam hidup kita. Seelok-eloknya kita kawallah kita punya perbelanjaan. Okay, yang keempat, milikilah sifat qanaah. Qanaah ni maksud dia sifat bersyukur. Okay, kaya tidak diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Dan yang terakhir, perbanyakkanlah berdoa. Dekat sini kita berdoalah kepada Allah supaya Allah memudahkan jalan hidup kita, supaya Allah melindungi kita daripada mengamalkan riba secara sedar ataupun tak sedar. Seterusnya saya kembalikan semula kepada moderator. Rabbi. Terima kasih pada ceramah kita Azrul. Baik, itu adalah salah satu punca berlakunya riba nasiah dalam kehidupan kita. Saya sangat-sangatlah terpegun dengan cara menghindari menghindari riba nasiah itu. Sangat-sangat memberikan impak yang sungguh besar untuk kita berubah supaya tidak melakukan riba nasiah. Baik, jadi di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita dapat melihat bahawa riba ni banyak memberi kesan dan impak yang negatif terhadap kemajuan dan kewangan negara serta agama Islam. Amalan riba ini banyak mempengaruhi umat Islam tanpa mengenal usia, sama ada tua ataupun muda. Amalan riba ini telah menyebabkan berlaku kadar pengangguran yang tinggi, menyebabkan inflasi dan sebagainya. Oleh yang demikian, umat Islam haruslah memainkan peranan penting dalam membantu untuk menangani amalan riba daripada terus berleluasa. Jadi itu saja daripada kami semua. Harap semua dapat mengambil ilmu dengan baik. Yang buruk datang dari saya, yang baik, yang jahat semua datang, yang buruk datang dari saya, yang baik semua datang daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator.